Standard kandungan 4.2. Standard pembelajaran 4.2.2. Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Objektif: pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah Kisah Hidup Sepotong Kayu. Kemudian aktiviti kita ialah mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah. Sebelum itu, cikgu hendak terangkan dahulu tentang maklumat di sini, iaitu tentang motif. Motif ialah ragam hias atau reka corak yang dihasilkan pada kraft tangan. Motif flora ialah motif bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan. Motif fauna ialah motif yang menggunakan bentuk unggas, haiwan dan serangga. Kemudian, motif angkasa atau kosmos menerapkan gambaran awal larat seperti bintang, matahari, bulan, dan bukit bukau. Seterusnya, motif geometri menampilkan bentuk seperti bulatan dan segitiga. Jadi ini ialah berkenaan dengan motif. Cikgu harap murid-murid faham apa itu motif. Baiklah, seterusnya kita cuba fahami apa yang dikatakan dengan bahasa indah. Bahasa indah terdiri daripada ungkapan, simpulan bahasa, peribahasa, pepatah, bidalan, kata-kata pujangga, kata-kata ucapan pemimpin, atau tokoh-tokoh terkenal. Jadi bahasa indah ini digunakan dalam penulisan karangan dan pembinaan ayat bagi murid sekolah rendah atau sekolah menengah. Sekarang sama-sama kita ujarkan cerita Kisah Hidup Sepotong Kayu. Aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papan usang. Hidupku terbiar kerana khidmatku sudah tidak diperlukan lagi. Aku berasa amat kecewa. Sebelum aku dibawa ke kilang papan ini, aku hidup gah di rimba raya. Hidupku sungguh tenang dan gembira di sana. Aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Pada suatu hari, aku didatangi oleh seorang pengukir kayu. Beliau memungut aku lalu membawa aku pulang. Beliau mahu menghasilkan ukiran yang cantik pada badanku. Beliau merupakan pengukir kayu yang sangat handal. Dengan menggunakan peralatan seperti pahat, tukul, dan ketam kayu, beliau memulakan kerja tangannya. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Baiklah murid-murid, kita lihat di dalam cerita ini terdapat beberapa penggunaan bahasa yang indah. Contoh bahasa yang indah di sini ialah papan usang, kilang papan usang. Jadi perkataan usang ialah bahasa yang indah. Seterusnya kita lihat di sini penggunaan perkataan atau bahasa indah yang lain ialah rimba raya. Rimba raya, kalau kita sebut biasanya ialah hutan, hutan yang tebal. Jadi di sini dia gunakan bahasa yang indah, rimba raya. Kemudian hidup gah. Hidup gah. Jadi hidup gah ini pun bahasa yang indah. Seterusnya, aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Jadi penghuni rimba ini pun penggunaan bahasa indah. Kalau kita maksudkan di sini penghuni rimba ialah
haiwan-haiwan yang hidup di dalam hutan. Jadi dia gunakan penghuni rimba sebagai bahasa yang indah. Seterusnya terdapat juga bahasa indah yang lain seperti kerja tangan. Seterusnya murid-murid, kita perlu menyambung cerita tadi bermula dengan perkataan aku. Di sini disediakan aku, kemudian disediakan gambar-gambar yang berkaitan dengan ukiran atau motif yang dibuat ke atas aku tadi, ya. Jadi cikgu dah bagi contoh di sini. Aku menjadi hiasan indah di dinding rumah tuanku. Kecantikanku sentiasa menjadi buah mulut orang. Kini hidupku diulit kebahagiaan. Aku memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan atas nikmatnya ini. Kita lihat di sini, contohnya ialah hiasan indah. Hiasan indah ini merupakan bahasa yang indah. Seterusnya, buah mulut, diulit, serta memanjatkan kesyukuran. Ini merupakan beberapa bahasa indah yang boleh digunakan. Murid-murid juga boleh menyambung cerita ini dengan idea sendiri menggunakan pelbagai bahasa indah. Kita lihat di sini corak-corak yang telah diukir ke atas aku tadi ialah motif fauna, motif flora, motif kosmos dan sebagainya, seperti motif angkasa dan juga motif geometri. Murid-murid, cikgu telah sediakan sedikit latihan untuk kita pada hari ini. Baik, kita lihat soalan objektif di sini. Soalan yang pertama, dalam cerita tersebut, pencerita merupakan A. Sepotong papan, B. Sepotong kayu, C. Sepohon pokok, D. Sekeping papan. Jadi apakah jawapan yang paling sesuai? Jawapan yang paling sesuai ialah dalam cerita tersebut, pencerita merupakan sepotong kayu. Seterusnya kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua, sebelum dibawa ke kilang papan, aku hidup di A. Rimba Raya, B. Jalan Raya, C. Balai Raya, D. Bandar Raya. Yang mana satu jawapan paling sesuai? Ya, jawapan yang paling sesuai ialah Rimba Raya. Sebelum dibawa ke kilang papan, aku hidup di Rimba Raya. Sekarang kita lihat soalan yang ketiga. Siapakah yang memungut aku untuk dibawa pulang? A. Pengukir batu, B. Pengukir kayu, C. Pembuat perabot, D. Pencipta lagu. Apakah jawapan yang paling sesuai? Kita lihat sama-sama ya. Ya, jawapan yang paling sesuai ialah siapakah yang memungut aku untuk dibawa pulang? Jawapannya ialah B. Pengukir kayu. Seterusnya kita lihat pula soalan yang keempat. Mengapakah aku dihormati dan dipandang tinggi? A. Badanku amat kuat, B. Badanku keras dan tinggi, C. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun, D. Badanku kecil tetapi kuat. Jawapan yang paling sesuai adalah, kita lihat sama-sama. Ya, jawapan yang paling sesuai adalah mengapakah aku dihormati dan dipandang tinggi? Jawapannya ialah badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Jawapannya ialah C. Seterusnya kita lihat pula soalan yang kelima.
Motif geometri menghasilkan bentuk seperti bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan, B. unggas, haiwan dan serangga, C. bintang, matahari dan awan, D. bulatan dan segitiga. Apakah jawapan yang paling sesuai? Ya, jawapan yang paling sesuai adalah D. bulatan dan segitiga. Motif geometri menghasilkan bentuk seperti bulatan dan segitiga. Baiklah murid-murid, nampaknya sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid telah paham apa yang telah kita pelajari. Sampai di sini dahulu. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye.